Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi anda semua. Jangan anda terkejut, ini bukan pentas untuk memperagahkan busana, tetapi untuk mengangkat nilai kebudayaan dan perpaduan. Saya bawakan untuk anda dari nun jauh di Sabah, baju kedazan dusun Lotut untuk dipamerkan buat anda. Tapi adik-adik, jangan pernah untuk jatuh cinta, kerana saya sudah berpunya. Saudara dan saudari, mari kita bermula. Dari 108 bilion umat manusia yang pernah menghuni dunia, 16 bilion daripada mereka dicabut nyawanya di hujung senjata. Bermula dengan Perang Dunia Pertama, pertelingkahan dinasti Qing dan Ming, revolusi di Iraq, serta perebutan kuasa di Turki. Semuanya membawa satu petanda. Dunia kita sedang tenat, berhadapan dengan krisis kemanusiaan yang maha dahsyat. Maka, ayo kita belajar daripada sejarah untuk sebuah pembangunan. Perpaduan teras utama dasar negara. Saudara dan saudari, 4 plot hujah saya akan kongsikan bersama anda. Pertama, kita perlu untuk memahami makna sebenar perpaduan. Kedua, suntikan perpaduan dalam dasar pentadbiran dan pembangunan negara. Ketiga, cerminan perpaduan dalam dasar ekonomi negara. Dan keempat, benih-benih perpaduan yang wujud dalam masyarakat negara kita. Saudara dan saudari, pertama, makna sebenar perpaduan. Perpaduan sebenarnya berkehendakkan kita untuk merungkai wadah, wasilah serta baris-baris hikmah yang terbina dalam perjalanan sebuah penyatuan. Saya suka untuk memetik kata-kata saudari Tan Xiaoling, salah seorang pemerhati hebat berbangsa Cina, tapi bisa bercerita soal perpaduan. Katanya, perpaduan ini jauh melangkah riuh slogan kehadapan, menjangkau kesanggupan. Benar saudara dan saudari, saya tidak boleh katakan kepada anda bahawa selamanya kita aman. Penyatuan yang terbina tidak punya ranjau. Bumi bertuah ini pernah berasa sakit, perit, menangis dan merintih kerana menyatukan warna kulit yang berbeza, fahaman yang berbeza, agama yang berbeza. Umpama menghela tali jala, rasa tegang dikendurkan, rasa kendur ditegangkan. 13 Mei 1969, kontrak sosial, institusi beraja, serta puluhan isu lagi yang asalnya menekan bangsa Malaysia sehingga kita takut kepada sejarah. Namun akhirnya kita bangkit sebagai bangsa yang besar, berani dan bermaruah. Saudara dan saudari, tahukah anda, selepas titik hitam 13 Mei 1969, kita mula sedar asas perpaduan ini membentuk jatuh dan bangunnya sesebuah negara. Bermula dengan dasar pentadbiran pembangunan, dasar ekonomi, dan paling dekat kepada kita, dasar sosial negara. Semua dasar ini diadun dengan cantik dan tertib agar pembangunan negara semakin segar dan mekar, malah sangat tegar dalam menjana ekonomi negara semakin bugar. Makna sesebuah perpaduan ini sebenarnya merentas segala bentuk fahaman, wilayah, ideologi dan bangsa. Contoh paling dekat di hati saya, penyatuan Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu menjadi sebuah negara berdaulat. Kerana perpaduan ini merentas segala bentuk fahaman, ideologi dan wilayah di bumi bertuah ini. Saudara dan saudari, adik-adik sekalian, anda perlu ingat kata-kata ini sampai bila-bila. Cinta akan negara maknanya menerima tanpa syarat. Sayang akan negara maknanya sanggup berkorban apa sahaja. Dan kasih akan negara maknanya berkongsi apa yang kita ada. Itulah makna perpaduan yang sebenar. Saudara dan saudari, kita beralih kepada yang kedua, suntikan perpaduan dalam dasar pentadbiran dan pembangunan negara. Kita akur dengan kata-kata seperti
muafakat membawa berkat. Kita akui kebijaksanaan kata-kata pusaka, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Dan kita faham makna, gunung sama didaki, lurah sama diteruni. Semua ini membawa satu erti bermakna buat kita. Perpaduan membina negara. Sebab itu, bagaimana perpaduan ini menjadi suntikan dalam dasar pentadbiran dan pembangunan negara. Saya berikan contoh paling dekat di hati kita. Dasar satu Malaysia yang berpaksikan 3 prinsip utama. Kenegaraan, keadilan sosial dan juga penerimaan. Prinsip keadilan dijadikan landasan di dalam membina perpaduan di dalam negara ini. Saudara dan saudari, bagaimana tanpa mengira bangsa, 2,3 juta rakyat Malaysia menerima bantuan rakyat satu Malaysia. Tanpa mengira warna kulit, 5,6 rakyat Malaysia menerima pendidikan satu Malaysia, bantuan satu Malaysia. Tanpa mengira ideologi, 2,264 pembantu teksi menerima baucer tayar satu Malaysia. Dan tanpa mengira wilayah, 364,000 kes e-kasih satu Malaysia dapat diselesaikan. Semua ini bermula daripada suntikan perpaduan yang wujud dalam dasar pentadbiran dan pembangunan negara. Saudara dan saudari, kita beralih kepada yang ketiga, cerminan perpaduan dalam dasar ekonomi negara. Dalam kitab An-Nam wa Din-Nam, tanah yang merakamkan erti sebuah penyatuan, bagaimana Laksamana semut bijak memberikan arahan. Burung hut-hut yang setia berkata benar. Bukti penyatuan bukan satu mainan. Sebab itu kita perlu Tangji Shuliang dalam bahasa Cina. Ataupun Ondru Fatal Ondru Valu dalam bahasa India yang memberi makna. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Hadirin dan hadirat, dasar ekonomi kita telah bertukar. Perekonomi kita telah berubah daripada ekonomi yang berasaskan pertanian kepada ekonomi yang berasaskan perindustrian. Sejak bumi ini merdeka, dasar ekonomi baru telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak Dato' Husin, yang mana matlamat dasar ini adalah ingin membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Hasilnya, saudara dan saudari, kadar kemiskinan telah menurun sebanyak 49,6% kepada 29% pada tahun 1981, dan penglibatan golongan bumi putra juga meningkat dalam sektor pembuatan sebanyak 59%. Saudara dan saudari, hari ini dalam keadaan ekonomi yang mendesak dan mencabar, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memperkenalkan model ekonomi baru di bawah dasar pembangunan nasional. Matlamat dan strategi adalah membolehkan komuniti dan masyarakat menikmati kekayaan bersama dan sekata. Hasilnya, keluaran dalam negara kasar, saudara dan saudari, telah meningkat sebanyak 5,6% pada tahun 2010 dan hanya 1,4% sahaja untuk kita mencapai KPI KDNK, status negara maju. Hasil penerapan dasar-dasar ini, saudara dan saudari, kita berada di dudukan ke-20 pada tahun 2010 telah meningkat ke tanggal 18 pada tahun 2015 melalui Ease of Doing Business World Economy 2015 dari segi kemampanan ekonomi. Bahkan, saudara dan saudari, kita berada di tanggal ke-9 menjadi satu-satunya negara emerging market dalam Financial Market Development World Ranking 2015-2016 dari segi kemampanan ekonomi. Benar kata James Tobin, penerima hadiah Nobel 1982. Katanya, hubungan sesama manusia dan juga persekitaran ekonomi membantu dalam mencapai ekonomi yang ampuh. Benar, pembangunan ekonomi yang kita kecapi adalah cerminan perpaduan tanpa henti. Saudara dan saudari, keempat, benih-benih perpaduan yang wujud dalam masyarakat negara kita. Jangan kita pernah lupa pesan-pesan Tuhan buat manusia. Kitab Purana dan Upanishad menerangkan kepada kita hubungan sesama manusia di awal dan akhir penceritaan. Kitab Markus dan Lukas mengingatkan kita bahawa manusia tidak pernah bersendirian. Malahan,
perkara pertama yang dipelajari oleh Cat Stevens dalam Al-Quran adalah hikmah kesepakatan ummah. Sebab itu saudara dan saudari, rukun negara telah diperkenalkan melalui cetusan Idiam Mapen dan Mageran 1971. Rukun negara ini dijadikan kitab dalam mewujudkan semangat kekitaan. 46 tahun saudara dan saudari, perpaduan rukun negara dijadikan kitab perpaduan. Hasilnya, menurut laporan Keamanan Dunia Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu 2015, meletakkan Malaysia di tangga kedua selepas Jepun di Asia dan di tangga ke-11 di dunia dari aspek keamanan dunia. Saudara dan saudari, jangan kita pernah lupa jasa Tun Abdul Razak Datuk Tun Abdul Razak dalam laporan Razak 1956. Bagaimana perpaduan ini dijadikan prinsip dalam dasar pendidikan Malaysia. Sekolah kebangsaan diperkenalkan, bahasa Melayu menjadi bahasa penghantar dan juga pendidikan kurikulum yang sekata. Akhirnya, dasar pendidikan Malaysia hari ini melangkau ke hadapan, malah jauh ke hadapan. Apabila pertubuhan pendidikan saintifik dan kebudayaan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu menyifatkan Malaysia merupakan contoh terbaik dari segi penyatuan dalam pendidikan. Dan saudara dan saudari, kita jangan pernah lupa untuk dasar sukan negara. Contoh terbaik untuk saya katakan, perpaduan teras utama dasar negara. Kerana apa? Apabila sahaja perlawanan di antara Malaysia dan juga Thailand pada Sukan C yang lalu, bila Malaysia menjadikan gol, satu stadium bergema, Melayu, Cina, India, Kedasan, Dusun, Iban dan Melanau berpelukan di antara satu sama lain. Inilah benih-benih perpaduan yang wujud dalam dasar sukan negara. Saudara dan saudari, akhir sekali, benar, kita pernah dipanah dengan titik hitam 13 Mei 1969. Kita juga perlu untuk belajar daripada sejarah iktisas dunia. 1,33 juta etnik Rohingya mengemis mencari makna perpaduan. Meraih simpati, merentas Selat Melaka. Derita hidup mereka berakhir dengan tragedi. Malang sungguh mereka menjadi manusia yang dibenci oleh bangsa sendiri. Kita juga perlu insafi kejadian di negara Bosnia. Disebabkan oleh peperangan yang dicetuskan oleh bangsa sendiri. Perpecahan etnik terbesar pada abad ke-21 menjadikan mereka kekal 50 tahun. Tidak pernah dan tidak akan sama sekali untuk mencapai kemerdekaan. Saudara dan saudari, ayo kita belajar daripada sejarah. Peganglah tangan anda, peganglah tangan sahabat anda untuk kita menyatakan perpaduan inilah bukti kemajuan negara kita. Percayalah kata-kata saya, perpaduan teras utama dasar negara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Satu soalan. Sebagai orang dari Sabah, adakah anda selesa dengan perpaduan kaum di Malaysia sekarang? Terima kasih terhadap soalan yang diberikan. Bertepatan dengan perpaduan sehati dan sejiwa. Ya, saya katakan saya selesa dengan keadaan perpaduan yang berada di Malaysia hari ini. Kalau tidak saya selesa, bagaimana? Menurut laporan Indeks Keamanan Dunia 2015 meletakkan Malaysia di tangga ke-11 dari segi keamanan dunia. Negara luar juga mengiktiraf negara kita dari segi keamanan. Saya sendiri, saya bersetuju dan juga selesa dengan keadaan perpaduan kita. Melayu, Cina, India, Kedasan, Dusun saling bersatu hati membawa pembangunan negara. Dan hari ini bukti saya bersetuju dengan perpaduan yang baik di negara kita. Kalau tidak, saya sendiri daripada Sabah mana mungkin mampu untuk
terlibat sekali dalam pertandingan pidato Satu Malaysia. Inilah bukti perpaduan yang terbina dalam negara. Saya juga bersetuju bagaimana usaha-usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan. Bagaimana dasar-dasar ini perpaduan dijadikan teras utama. Akhirnya kita mampu menjadi negara yang bersatu. Kita mampu menjadi negara yang terbaik dari segi keamanan dunia. Siapa setuju angkat tangan anda? Perpaduan kita terbaik di Asia. Angkat tangan anda. Bukan sahaja saya bersetuju, semuanya bersetuju. Akhir sekali, satu pantun untuk saya sediakan kepada anda semua. Turun nak darah berbaju kebaya, molek berjalan seperti ratu. Walau kita berbeza wilayah, tapi hati tetap bersatu. Assalamualaikum. Terima kasih.